bagi peluang lagi. Sayang Allah Ta'ala. Hamba dia sayang. Sayang dia luar biasa. Mak kita sayang. Kita mencuri ke, contohnya kita mencuri ke, selalu sangat mencuri, lepas tu isap dada, macam-macam lah buat. Orang datang serang, pukul anak dia. Pukul saya. Mak saya datang. Takkan mak kita nak tengok? Tak ada. Mak punya jiwa dia akan peluk anak dia. Jangan pukul anak aku, pukul aku. Orang lama-lama tak jadi nak pukul, betul? Pasal mak dia dah cover dia kan. Makcik, anak makcik mencuri, isap dada macam-macam ni. Tak apalah, tak apa, janji anak aku tak kena pukul. Betul? Itu sayang ibu kepada sayang Allah kepada hamba dia lagi luar biasa. Kau mencuri, kau merompak, dia bagi lagi peluang. Dia bagi lepas lagi, orang tak nampak kau. Dia sebut juga nama Allah, tak apalah aku bagi lindung lah. Jangan bagi macam-macam Allah buat. Macam-macam Allah bagi muka kat kita. Bagi peluang lagi. Malaikat nak belasah ni, jangan dulu, tu hamba aku. Dah melampaui Allah Ta'ala, tak apa ni hamba aku. Tunggu, dia boleh ujung hidup dia bertaubat nanti. Wah, ibarat gitulah Allah Ta'ala tu selalu melindungi hamba. Tapi jangan sampai melampaui batas. Maknanya kita dah mensekutukan Allah dah. Kita dah tak yakin kepada Allah. Kita hanya yakin kepada diri kita sendiri. Itu jangan sampai situlah. Kita tetap jahat di mana tak elok macam mana. Ya Allah, aku yakin dengan kau. Ya Allah, engkau lah pengampun. Tetap juga kita mohon pada Allah. Aku tahu aku silap banyak, ya Allah. Aku ni banyak lalai. Aku angkat barang, aku rasa aku. Aku naik motor, aku rasa aku yang bawa motor. Aku bawa kereta, aku rasa aku, ya Allah. Banyak silap aku, ya Allah. Ampun, aku mengaku. Allah suka kita selalu begitu. Nanti lama-lama Allah bagi kekuatan untuk kita boleh bawa. Hilang keakuan diri kita. Bila kita selalu istighfar, minta ampun. Pasti dia ampun. Jadi itulah saya cakap tadi. Selagi kita ni beribadah kepada Allah, bukan saya tak bagi ibadah. Selagi kita ibadah kepada Allah, selagi kita memandang yang ibadah tu kita, maka kita tak akan dapat kemanisan. Kemanisan dengan Allah. Sedangkan Allah nak kita beribadah dengan dia, nakkan rasa kecintaan, rasa kemanisan dengan Allah. Dan kemanisan tu tidak lain adalah mengesakan betul-betul tak ada keakuan diri. Pintu nak masuk kepada kecintaan Allah tu adalah hilang keakuan diri. Dapatlah rasa kemanisan cinta dengan Allah. Itu dia punya. Maka dia bagi susah, dia bagi apa, tetap kita tahu yang cinta kita yang membagi. Kita tak rasa marah kalau tak dapat apa yang kita hendak. Yang mustahak engkau, ya Allah. Jangan sampai engkau tak ada dalam diri aku. Nikmat ni nikmat, ya Allah, tapi engkau tu lebih nikmat. Jangan sampai nikmat ni aku lupa pada engkau. Aku tak nak, ya Allah. Dan kalau susah ni, sakit ni, ya Allah, sakit aku kena ujian ni. Perit ujian ni. Tak sanggup. Tak apa, ya Allah. Memang aku tak sanggup. Tapi jangan sampai engkau tak ada, ya Allah. Kau tak ada lebih berat daripada ujian yang aku kena, ya. Ajar diri kita di situ. Baru kita dapat kebahagiaan dengan Allah. Allah ajar kita special. Dia sayang pada kita, dia ajar kita special. Dia suruh kita betul-betul duduk dengan dia. Sampai kita betul-betul faham, alhamdulillah dia bagi kita faham. Bahawa kita kat mana-mana pun dengan dia. Tak ada lagi keakuan diri kita. Ya, saya rasa sementara ini cukup dulu. Kita bagi untuk soalan ke ataupun pertukaran. Kalau ada apa-apa soalan. Soalan dia elok-elok. Ataupun apa perkongsian ke, tak semestinya soalan. Maknanya ceritakan apa yang kita dah berlaku dalam hidup kita, apa yang Allah kita cerita. Dan pendengar YouTube Kak Zah. Kongsi. Rezeki jangan ditolak. Kak Zah, nak macam apa? Tak reti. Ya Allah, Syah. Tak sih. Tak ada orang Kak Azhar hari ni. Tak boleh ni. Abang hati suruh Kak Azhar. Cepat. Ya Allah. Di. Please. Dia tidur di sampai. Cepat. Ambil. Kasih kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Aziz Syekh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah dengan pengajian di antaranya yang kita dapat ambil bagi hamba sendirinya banyak pengalaman-pengalaman yang apabila kita boleh ilmu ni, antaranya kita memahami makna la tadi tu. La ilaha, kita pecah kepada dua, la ilaha barulah illallah. Apabila kita memahami sedikit baru ni, memahami sedikit, dengan kata lain, marinya apa-apa ujian di hadapan kita, kita akan hadapi dengan tenang. Kita tidak akan rasa serabut dah. Kita akan rasa tenang semua. Sebab apa? Sebab kita nampak semua tu akan ada ujian. Yang mana kalau kita tengok dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala zahirkan. Contohnya, kalau pelajar di sekolah, kalau pelajar nak naik tingkatan daripada tingkatan 3 nak naik tingkatan 4, mesti ada ujian. Bermakna kita manusia ni wajib Allah Ta'ala datangkan ujian. Untuk apa? Untuk mengangkat diri kita. Jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit soalan, pertanyaan. Soalan ataupun pertanyaan. Supaya kita semua-semua boleh berkongsi, boleh apa ni? Boleh tahu. Okey, macam ni. Saya nak tanya berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan solat. Ada tak solat kita buat solat dengan cara lain selain daripada cara yang diajar oleh Rasulullah? Tu. Sekadar itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Jawab dululah. Jawab dulu eh. Jawab dulu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, teman kita, sahabat kita tadi adalah yang pertama tadi, maknanya datangnya tu tadi daripada lintasan khatir Rabbani. Mana soalan tu sendiri pun dah soalan tu daripada Allah. Sucinya soalan tu tadi. Dan apa yang diucap oleh saudara kita tadi, itu je sucinya tu tadi adalah kudus, kalimat-kalimat tu Rabbi yang kudus, yang diluahkan, tak lain. Walaupun berbentuk dia satu bentuk untuk kita nak sampaikan tu, yang pentingnya walau sepatah atau dua patah perkataan, tetapi ianya daripada lintasan khatir Rabbani dan daripada kalimat-kalimat Rabbi yang keluar tu. Dia berbentuk tadi saudara kita yang pertama, sahabat kita, nak meluahkan maknanya satu bentuk kenikmatan yang ada di dalam tu tadi. Yang ni satu bentuk pun pertanyaan dia juga. Maknanya bukan jawapan pun daripada Allah, soalan pun daripada Allah. Sebab Allah bagi tahu dalam surah sujud sejadah tu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Lah, Allah juga soal, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah? Kan dia soalan. Apakah sama orang mukminan kenal diri, kenal Allah, mukmin, fasiqan orang tak kenal Allah tu sama? Kan soalan. Dia balik jawab, la yastawi. Dia balik, tidak sekali-kali sama. Kan dia soal, dia jadi yang soal pun jawab, yang jawab dua-dua sekali. Jadi tak ada kita nampak lain lagi dah. Semua daripada dia berlaku. Jadi berbalik pada soalan sahabat kita tadi, apakah ada solat yang selain dibawa oleh Rasulullah SAW? Sebenarnya apa pun kita kena faham dulu. Solat tu apa makna dia? Dulu saya ada sebut dah lama dah. Solat tu apa makna solat?
Selawat tu apa makna selawat? Solat tu maknanya solat. Solat tu kita kena faham. Solat tu sembahyang ke? Bukan. Solat bukan sembahyang. Habis, ya. Solat bukan sembahyang. Habis kita dah faham sekarang ni. Suruh anak kita sembahyang. Solat tu sembahyang. Bukan. Tu kurang tepat. Solat itu adalah menyambung supaya engkau tidak ada diri. Bila engkau dah tak ada diri, engkau rasakan maknanya dia aja, dia rasa pun dia juga. Baru solat. Tu makna solat. Itu ibu dia. Tu maknanya solat. Tapi bila kau solat, kau rasa engkau yang berdiri, kau kata lihat dah Rasulullah macam mana style solat, itulah kau ikut. Kan ada hadis kan? Maknanya lebih kurang gitu. Maknanya kita tak faham lagi yang ibu dia. Solat-solat para nabi semuanya daripada Nabi Adam ke Rasulullah lain-lain secara membentukkan tadi. Nabi Sulaiman duduk. Tak ada rukuk, tak ada berdiri. Duduk aja. Sampai dia wafat pun tongkat dia rebah baru orang tahu dia dah mati. Dia punya cara solat. Tapi solat tu sendiri saya nak bagi tahu, para nabi, ibu solatnya adalah tak ada rasa kediri. Baru dia angkat. Siapa yang angkat? Itu nak kena faham tu dulu. Kalau kita faham tu, yang lain kita dah nampak Rasulullah rukuk sujud kan. Kita kena ikutlah tu. Tapi ibu dia tu adalah jangan rasa itu ibu dia. Kita jangan ada rasa kedirian lagi dah. Yang berdiri siapa? Qiyamu. Dialah yang mendirikan. Sebab qiyam dialah berdirikan kita. Dengan sifat qaharu. Ke sifat kita yang boleh berdiri? Kita yang solat tu kita berdiri, kita yang sembah dia. Salah tu. Mana tak boleh ada ada kita, ada dia. Tak boleh. Dia menyembah diri, baru sampai dinding tauhid. Baru betul sampai. Itu makna Tapi kita tak diterangkan itu. Rasulullah aja sahabat aja tabi'in, wali-wali Allah, semua pakai itu. Orang kenal diri, kenal Allah, semua pakai itu. Bila nak solat, dia dah tak ada. Ataupun nanti dia di luar solat pun terbawa-bawa tidak ada. La ilaha illallah. Dia terbawa. Inna solata tanha anil fahsya'i wal. Bila berhasilnya solat dia tadi, dia akan terbawa di luar solat. Tak ada rasa kediri. Tak ada kedirian. Manusia tu dah fana, ikhlas tak dia? Ikhlas lah. Kalau kau kata ikhlas tak fana, tak boleh. Fana dulu baru ikhlas. Tak ada kedirian. Nak apa? Nak ungkit apa? Semua Allah punya perbuatan. Allah punya ilmu. Allah punya kehendak. Kita dah tak ada merasa amalan kita yang buat. Innal ladzina amanu, kita dah betul beriman pada Allah. Sebab kejap lagi kita buat solat, lakukan amal soleh, semua adalah hak Allah, tak ada hak kita. Faham tuan Maknanya dudukkan di situ dulu. Nanti yang lain kita mudah ikut. Duduk yang ini yang susah ni. Sebab kita dah lama rasa kita yang solat. Padahal apa kita ada? Satu habuk pun tak ada. Tok Kenali kata apa? Jangan ada wujud ada diri. Kau ada wujud diri habis kau. Habis. Tak boleh. Jangan rasa ada wujud diri pun tak boleh. Yang ada dia. Amanlah kau. Beradalah dalam benteng. Selamatlah kau mana pergi. Dilindungi oleh Allah. Tapi kau bacalah ayat 30 juzuk Quran pun. Tapi kau rasa ada diri kau. Kau tak masuk dalam benteng Allah. Hanya orang yang betul-betul faham la ilaha illallah, dia akan duduk di dalam benteng aku, kata Allah. La ilaha illallahu hizni. La ilaha illallah, kata apa ni, Allah SWT dan hadis kursi, la ilaha illallahu hizni. La ilaha illallah, siapa yang betul-betul menyebut faham la ilaha illallah berada dalam bentengku. Bukanlah ni kita duduk dalam benteng, bukan. Kita dah maknanya lenyap, tak ada kita, yang adanya itulah nama benteng. Jangan bayang-bayang aku duduk dalam besi lapisan, maknanya la ilallah, kau duduk dalam kandungan la ilallah. Tak betul juga tu. Tak ada diri. Itulah maknanya kau dah ada dalam benteng. Itu tadi. Dan aku jamin, Allah Ta'ala kata, aku akan jamin orang yang dah tak ada diri dia, dia dah serah kepada aku aja yang ada, aku jamin keamanan. Allah. Ada boleh siapa-siapa rosakkan kita kalau Allah dah jamin keamanan? Yakinlah. Allah itu aja. Sebab seluruh ayat Quran, ilmu hebat, makrifat, sakti semana tunduk dengan la ilaha illallah. Semua mengalir dia kepada penunjuk dia la ilaha illallah juga kesudahannya.
Jadi kita pegang situ. Ilmu-ilmu makrifat nak numpang kita nanti. Asal dia tak dapat, kita dah dapat tenggelam, tak ada. Dia masih lagi nak bujuk kita, amalkan aku. Nak apa? Kita dah duduk tempat yang selamat dah dengan Allah, tak ada diri. Apa kita nak ambil yang lain? Bukan kita ni riak takbur, kita dah dapat dia punya tempat yang nak kita tuju. Wa ila rabbika far. Hanya Allah lah harapan kita. Kita tak mau yang lain. Kita pun kita tak mau harapan untuk kita. Harapan kita hanyalah alhamdulillah jadi yang lain insya-Allah. Sambung tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersiaran, hari ini saya baru bersiaran. Saya nak menceritakan sedikit pengalaman rohani saya. Baru-baru ni saya berpindah daripada Kuala Lumpur ke Keluang Johor, di rumah orang tua saya. Jadi setelah selesai barang siap apa semua 2-3 hari, niat saya sebenarnya saya nak menyampaikan berita gembira. Seperti Rasulullah SAW sampaikan berita gembira ni yang tak ada kedirian diri kita ni, hanya mengesahkan Allah ni. Saya sebenarnya dah dapat, saya tak tahu nak ceritakan banyak benda yang saya nak ceritakan, tapi boleh PM tepi saya insya-Allah. Kita sama-sama berkongsi insya-Allah. Tapi saya nak ceritakan bahawa perkongsian rohani saya pada hari yang lepas di Keluang Johor. Ya Allah, ya Tuanku, bagaimana keadaan ibu dan bapa aku sekarang? Mak bapak saya masih ada di Keluang. Bagaimana keadaan ibu dan bapa aku sekarang? Ibu dan bapa aku sekarang, ibu dan abah aku sekarang ni, mak dan abah aku sekarang ni mendapat kefahaman dan mendapat kabar gembira ini, ya Allah. Saya nyatakan dalam hati saya, ya Allah. Saya tak mampu, saya nak sampaikan macam mana Ustaz sampaikan. Saya tak mampu. Sebab skill yang Ustaz ajar, yang Ustaz sampaikan, yang kita dengar ni, saya tak mampu, saya pun tak mampu. Jadi apa yang skill yang Rasulullah SAW ajar, terkini apa yang lintasan Khatir Rabbani tadi, Ustaz kita Khatir Rabbani tadi, yang seperti soalan-soalan Ustaz, soalan-soalan abang tadi, Khatir Rabbani yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, itu yang saya dapat Allah Taala sampaikan. Jadi saya buat solat subuh berjemaah di rumah saya, alhamdulillah. Saya selama ni dengan anak saya, dengan anak sebelum ni PKP kan, anak dengan isteri je lah saya buat dekat ni lah, kat rumah lah. Tapi hari tu saya digerakkan oleh Allah SWT. Sembahyang subuh saya panggil mak saya, memang lagi awal daripada saya lah kan. Jadi ngam-ngam masa tu saya ajak bersama-sama berjemaah di situ. Macam bapak saya dia lambat sikit pasal kaki dia tak berapa kuat hari tu. Jadi saya bersama dengan mak saya dulu. Saya nak ceritakan mak saya dulu. Jadi selepas solat memang tu, habis apa semua, terus saya cakap Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Saya buka sikit. Saya memang skill yang Allah Ta'ala hajar tu memang tak ada, jangan ada kedirian diri kau. Semua Khatir Rabbani saya sampaikan. Saya sampai cakap, mak, jadi pendengar yang baik. Bukan nak bagi mak faham hari ni, tak. Bukan. Saya sampai pujuk macam tu. Allah Ta'ala suruh pujuk gitu. Bukan nak bagi mak faham hari ni, bukan mak. Tapi yang nak bagi faham, Allah yang bagi faham. Saya rasa gitu. Saya cakap, mak saya angguk gitu. Jadi sebenarnya saya cakap itulah yang dikatakan. Saya ceritakan sedikit tak banyak, tak lama saya cerita. Sikit je saya cerita. Tapi alhamdulillah saya nampak Allah Ta'ala memperlihatkan satu cahaya dapat dekat mak saya. Itulah yang saya nampak, kefahaman yang Allah Ta'ala. Saya cakap wazidnahum muda, petunjuk Allah. Saya cakap, mak, kefahaman ni bukan orang nak bagi, mak. Bukan. Allah yang nak bagi faham. Wazidnahum, jadi pendengar yang baik. Kita sama-sama ni, Ustaz pun ada cerita tadi, seekor anjing kitmer yang ada di Gua Kafi. Seekor anjing, dia tak buat apa pun. Tapi kenapa dia dijamin syurga oleh Allah SWT? Dia letakkan syurga kat Allah. Allah Ta'ala letakkan syurga dia tu. Tak buat apa. Macam ni lah kita. Kita cakap. Macam ni kita jadi pendengar yang baik. Kita tak faham, jangan anggap kita ni stres nak bagi nak faham. Jangan. Tunggu apa yang arahan Allah Ta'ala bagi faham, insya-Allah. Jadilah pendengar yang baik, insya-Allah. Jadi saya pun hari kedua tu saya sampaikan dekat kebetulan hari itu malam Jumaat, saya cakap macam ni lah. Saya sampaikan sikit. Alhamdulillah. Saya tak nak cakap, saya tak nak
saya nak bagi orang kata apa? Nak suruh Allah Ta'ala ni bagi hidayah. Bukan. Saya tak nak gitu. Saya tak nak. Biarlah datang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar. Saya tak nak. Saya tak nak adakan diri ke dia. Saya sendiri takut. Allah letakkan yang Ustaz cikgu dulu sebelum ni, Ustaz dia cakap. Tajuk yang dikatakan khauf, takut. Takut adanya kedirian. Sampai saya rasa takut, ya Allah, jangan datang kehendak aku, ya Allah. Sampai ke penyampaian ni datang kehendak aku, ya Allah. Sampai itu skill yang Allah Ta'ala bagi. Yang saya cuba sampaikan dekat mak dan ayah saya. Saya terlalu sayang mak dan bapak saya. Sebab itulah saya tak nak kehendak saya yang menyampaikan. Saya tak nak. Biar datang kehendak khatir Rabbani. Itulah yang paling manis, tiada pahit. Itulah kabar gembira yang Rasulullah SAW nak cakap ni. Jangan ada kedirian diri kita. Yang ada hanya Allah. Kenikmatan yang nyatakan bahawa kenikmatan yang dikatakan tak ada diri ni, tak ada kedirian yang hanya Allah ni. Siapa yang rasa, dia akan rasa. Cuba rasai. Macam mana yang dikatakan kupasan durian tadi tu, rasailah. Di 24, rasa di 24. Memang itulah kesedapan yang sebenarnya. Saya tak dapat nak cakap rasa tu macam mana. Tapi tuan-tuan rasalah macam mana. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Sana kisah dia. Ya, ya. Sikit-sikit lah. Jangan lepas. Apa cerita agaknya? Muslim. Gaza. Oh, Kak Azhar ada lagi. Oh, ha. Mama, Kak Azhar, Mama. Oh, ni boleh Kak Azhar. Tak sih. Tak sih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita dah dengar Syekh kita mengupaskan tadi, tiada diri, menghilangkan diri kita. Apa itu maksud? Maksud tiadakan diri kita. Saya nak kupas sikit supaya kita ambil perkongsian dan ambil kepahaman di dalam ilmu yang Syekh kupas tadi. Di dalam kita pengajian kita, satu persatu di dalam sifat 20, pertama kali kita mengaji mengatakan wahdatul zat dan wahdatul sifat, wahdatul af'al. Apabila kita faham betul-betul apa itu se daripada zat, se daripada sifat, se daripada perbuatan, maka kita kupas ini wahdatul zat. Apa itu zat? Yakni zat, Nabi dah pesan awal-awal lagi, hakikat zat kita tak boleh kenal. Kita tak boleh kenal. Tapi zat itu satu zat yang dinamakan zat wajibal wujub. Yakni wajib ada. Apabila kita faham zat Allah Ta'ala itu wajib ada, yang makhluk ini dinamakan jaizal wujud. Yakni harus saja. Di atas zat Allah Ta'ala itu, apabila kita terima kata wajib ada, hakikat kita tak boleh terima kata tak ada. Apabila tak ada, sinilah dia yang ada semata-mata, kita yang tak ada. Satu, sifat dia sifat yang qadim.
Apabila yang qadim tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Makna sifat yang tajalli di atas kita ini sifat Allah. Makna tidak ada sifat kita. Dan perbuatan pun perbuatan Allah. Makna perbuatan yang qadim juga. Taksis daripada azali lagi. Makna apabila kita faham sini, makna satu zat, satu sifat, satu perbuatan, makna segala-gala semua ni tidak ada kita kecuali dia Allah. Allah yang wajibal wujub. Kita faham situ cukup. Makna yang lain tidak ada. Cuma Allah yang wajib ada. Wajib ada, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dengan maksud sikit sebanyak ini, kita boleh faham dan kita boleh mengerti di atas penyampaian saya. Kita ambil fikir sedikit sebanyak, apabila tak faham kita tanya. Dan insya-Allah kita akan jelas daripada Syekh lagi. Kita akan dapat keterangan daripada Syekh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak memenuhi permintaan. Jadi apa? Kerja membolak-balik ke hati setiap insan manusia ni, mana kerja Allah Taala ada. Jadi kita nak istiqamah dengan jalan yang kita yakini tu macam mana tu? Minta bagi penjelasan. Alhamdulillah. Apa yang disoalkan tadi, ditanyakan tadi, itu juga daripada Allah juga. Sebab ni soalan yang maknanya soalan yang paling hebat. Soalan yang paling tinggi daripada kalimat Rabbi, daripada lintasan khatir Rabbani. Soalan pun dah hebat. Jawapan je bawah sikit hebat juga lah. Makna istiqamah. Istiqamah tu menurut pemikiran masing-masing. Maknanya pemikiran kita macam mana istiqamah tu. Apa yang nak ditetapkan istiqamah? Daim tadi. Apa tu dia? Contohnya lah. Contoh, kita lakukan solat tahajud dah 5 tahun. Besok 5 tahun 1 hari lah contoh. Adakah kita memandang 5 tahun itu istiqamah? Itu 5 tahun tu bukan istiqamah. Yang harus kita jaga, jangan kita memandang istiqamah tu. Kita memandang istiqamah hati kita sentiasa tak ada keakuan diri. Dia je. Itulah istiqamah tu nak dijaga. Itu istiqamah. Ini kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata istiqamah tu di situ. Jaga jangan ada keakuan diri. Itulah istiqamah yang sebenar-benar. Bukan kita mentuhankan 5 tahun kita dah tahajud. Itu kita meletakkan makam tu betul menyembah kepada kita telah buat. Ingat kita dah 5 tahun buat. Itu kita dah menyembah amalan kita. Kita dah buat makam, kita dah menyembah makam. Betul tak? Jangan, itu halus. Permainan musuh. Jangan kita selalu bila istiqamah kita ingat nanti kita bersandar pada situ. Silap. Benar istiqamah kita rasakan tak ada keakuan diri. Tak ada apa-apa. Semata-mata dia je yang menetapkan kita dengan dia. Dia je. Jadi tanpa ada rasa diri kita. Itulah nak dijaga di situ. Jaga di situ. Bila dia terkeluar, cepat duduk balik, jangan biar lama-lama. Ya, dia juga bagi keluar. Bila dia keluarkan kita, nanti kesadaran tu dia bagi. Kita duduk situ balik. Jangan sampai kita menyandar kepada istiqamah yang tu. Susah kita nak patah balik. Sebab kita dah menyembah kepada selain daripada Allah. Tapi kalau kita terkeluar, dia keluarkan, dia akan masukkan Jadi ada satu doa dalam surah Al-Isra. Masukkan aku ke tempat yang mana bunyi dia, Ustaz?
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultana. Nah. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang maknanya sentiasa rasakan au, dan keluar pun sentiasa rasakan au. Jadi tak ada istilah keluar masuk dah. Keluar pun dengan dia, masuk pun dengan, mana pun dengan dia. Fa ainnama tuwalu, kita dapat dia punya rahsia di situ. Dia juga yang keluarkan, dia juga yang masukkan. Jadi kat mana pun kita pergi dengan dia, tak ada kita. Itu jaga tu. Ingatan kita ke situ istiqamah tu. Baru kita rasa kita ke mana-mana dengan wa huwa ma'akum ainama, di mana pun kita pergi kita hanya rasakan tak ada kita. Selamat tak? Selamat. Tu. Boleh insya-Allah ya? Jadi saya nak tanya satu persoalan. Yang jadi merisaukan kita ni sekarang ni mati. Mati ni menjadikan kerisauan kebanyakan pada kita. Bila sebut mati kita risau. Tapi apa yang menyebabkan kita risau mati? Jadi saya soal lah sekarang ni, siapa yang nak jawab? Ada? Takkan saya nak jawab, saya bagi soalan pula lah. Saya pun nak soal juga. Jadi saya dah ceritakan dulu. Apa takut kat langit? Tak apa. Apa nak jawab kat langit? Oh, ustaz yang kat langit. Ustaz langit dah ni. Ustaz sekali. Apa yang menyebabkan kita takut mati? Apa menyebabkan? Sebab mati tu ke depan ni. Kita tak takut dah mati. Ke depan. Kita mati dah kan? Belakang pun tak boleh baru. Mati tu kita takut sangat pun tak boleh. Berani sangat pun tak boleh. Jadi apa mati tu? Tak ada jawapan. Tak ada apa. Pasal kita tak nak jawab. Tak ada jawapan. Kenapa takut mati deh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab persoalan Ustaz, sebenarnya saya dapat jawapan ni daripada semua daripada dia juga. Tapi siaran yang lepas, tajuk yang lepas memang Ustaz cakapkan kat YouTube sebenarnya. Jadi saya pun tak tahu. Benda yang lepas-lepas pun saya dah, bukan saya nak lupakan, tapi memang saya tak nak simpan memori saya tak nak. Jadi Allah Taala datangkan balik untuk nak menjawab soalan yang mana yang Ustaz tanya tadi. Apa sebab kita takut sangat mati ni, sebab apa? Bagi orang yang mendapat ni apa yang saya rasai, bagi orang yang mendapat dikatakan khabar gembira daripada Rasulullah SAW, dia takut mati. Rasulullah cakap apa? Kita ni apabila kita hidup, apabila kita hidup kita mati, dan apabila kita mati kita hidup. Itu maksudnya gitu. Siapa faham boleh kongsi dengan saya. Okey, saya ceritakan, saya sebut sekali lagi. Apabila kita hidup kita merasa kita mati, dan apabila kita mati kita merasai hidup. Jadi saya nak bagi jawapan, apabila kita hidup ni jangan ada merasai keakuan diri. Itu yang sebenarnya. Apabila kita hidup, sekarang ni kita hidup, dan apabila kita dicabut nyawa, dah sampai masa kita, ajal kita dicabut nyawa, kita hidup di sisi yang maha hidup. Itu yang sebenarnya. Jadi yang merisaukan kita tak dengan Allah. Itu yang sebenarnya. Sekian, itu yang dapat dijawab daripada lintasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, beliau taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Takut mati deh. Ya, biasanya kita sebagai manusia ni sebenarnya bukan takut sangat mati. Tapi sebab kita mempunyai ataupun kita rasa kita memiliki benda tu. Antara contohnya, kita rasa kita ada. Sebab tu kita akan rasa takut pada kita sendiri. Contohnya, kita ada rumah, ada kereta. Kalau kita ada kereta,
kata kita kena curi sebagai contoh tak? Kita pun marah lalu kepada pencuri. Sebab apa? Sebab kita merasa kita memiliki kereta tu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Bahkan diri kita ni pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak perlu kita merasa takut sekiranya kita tidak merasai kita memiliki. Wallahu a'lam. Lalu. Ada kan ada. Betul. Ayo aja ni. Kita pula dah. Tak apa banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkongsian lah. Ayo betul anda kau. Jadi apa hot letak kita royak lah. Okey, sekiranya Tuhan bagi ilmu tentang kematian kepada seluruh binatang-binatang nescaya manusia tidak akan merasa makan daging. Betul tak? Tapi ayatnya binatang ni Tuhan tak bagi ilmu tentang kematian. Tapi kenapa manusia Tuhan bagi tentang ilmu? Mana pengetahuan berkaitan dengan kematian? Tak. Ya. Bagus. Agak Yasin pula. Mati lah. Cerita. Seronok ni berbincang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua tepat. Sebenarnya yang kita faham tadi semua Syekh kita kata betul, semua betul. Betul. Tapi yang terlintas daripada saya yang sebenarnya yang ditakutkan mati ni bermakna seseorang itu merasakan dia hidup. Dia yang menghidup. Apabila kita merasakan kita hidup, di situlah merasakan kita takutkan mati. Sebenarnya yang hidup itu Allah. Itu pendapatan saya. Wallahu a'lam. Ya, Mat. Betul. Cek. Bagi cakap kecek sikit. Mak dah cakap betul tu. Lebih kuat siap ni. Betul dah tu. Okey. Punya orang mati dia tak segi kubur ada. Ni bagi apa? Belakang. Azan, azan senyap dia bagi. So. Muslimat ni senyap dia bagi. Ada. Bagi sikit bagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul dah ustaz royak belaka tu, ayo sing ke apa tu. Penuhlah kita pun ada juga royak ke kabar seseorang tu meninggal tapi dia tak segi kubur sing. Buat apa sing dia tak segi? Dia serah dia tak mati ke orang tu? Ada. Kita malah royak nama tapi meninggal dah dia nya. Meninggal dah. Masa dia hidup tu lah. Masa dia hidup tu bunyi orang tu mati dia tak pergi, bunyi orang ni mati dia tak pergi. Betul ya sih? Ya, betul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haris tak bagi Haris. Haris senyap dia. Biasa dia cakap dia. Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Menjawab persoalan ustaz tadi yang mana dikatakan sebab apa kita takut mati. Seperti mana Firaun sendiri dia merasakan dia diri dia Tuhan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri dia kekuasaan. Boleh buat segala-galanya dan dia boleh membunuh siapa-siapa pun dia nak. Jadi dia mengaku yang dikatakan ana rabbukumul a'la. Dia Tuhan yang paling tinggi. Jadi apabila dia merasakan kekuasaan tu, dia mengaku dia Tuhan. Jadi disebabkan itu dia takut mati. Jadi sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, bersyukur kita kepada Allah perbincangan kita tadi berkenaan dengan kenapa kita rasa takut mati. Jadi apa pun yang disebut oleh saudara, sahabat-sahabat kita, teman seperguruan kita tadi, semuanya benar, semuanya tepat, tak ada yang salah. Cuma saya nak bagi tahu ni mati tu menurut ukuran kita
ukuran mati tu atas ukuran diri masing-masing. Kita tak boleh memaksa orang ikut macam ukuran kita punya. Aku tak takut, kau punya hal. Jadi dia begitu. Kalau kau nak rasa takut mati, takutlah. Kau tak rasa takut, tak apalah. Yang penting kita kena faham. Mati tu adalah waktu bila mati. Bila tu mati. Rasulullah SAW bagi tahu, orang yang tak ingat Allah, itu mati. Orang yang ingat Allah tu hidup. Macam tu pula cara Rasulullah nak bagi tahu kita. Mati tu dia jelaskan tadi. Mati dia orang yang lupa pada Allah. Mati. Tadi. Lagi satu, ada keakuan diri tu, maknanya kita dah mati kan lah. Tapi kalau tak ada kejadian yang ada hanya dia, kita ingat dia aja yang ada, itu yang hidup. Itu cara Rasulullah punya bagi tahu kita. Jadi kita jangan risau apa pun. Yang kita risau, kita tak rasakan kita rasakan. Itu jaga tu lah. Sebab kita bila saya ni, tonton penat sangat, tidur. Tidur roh saya keluar. Mati tak tu saya? Mati tak? Mati. Saya bawa tak handphone saya dalam mimpi tadi? Mana dia bawa? Saya bawa kan apa semua tadi keliling saya boleh semua hak punya saya katakan. Bila saya tidur ada tak apa-apa yang ikut saya? Tak ada. Yang bawa saya keluar siapa? Yang bawa saya keluar tadi. Tadi saya hidup. Sekarang saya dah tidur tu tidur tu Allah Ta'ala kata juga mati, keluar. Keluar tu ke mana dia bawa? Kita pun tak tahu kan? Tak tahu kadang-kadang dia bawa sini, bawa sini. Adakah kita arahkan, aku nak pergi ke Mekah lah sekarang ni, bawa aku ke sana, Zam-Zam ala Kazam. Mana boleh? Boleh kat situ? Tak boleh. Jadi hak Allah tak? Dia bawa kita, kata dia bawa. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia bawa kita dekat tempat yang dulu kita pergi lama dulu. Masa kita kecil-kecil dululah kata mandi kat tempat. Dia bawa ke situ. Dia cerita. Kita pun dalam tu, kita mengajak orang pula waktu tu. Marilah kita sama-sama mengesahkan Allah. Maknanya dalam cerita mimpi yang dia bawa tu, maka kita mengajak manusia mengesahkan Allah dalam mimpi tu. Pap kita masuk balik. Masuk balik kita teringat mimpi kita. Kita mengajak orang mengesahkan Allah. Contohlah cerita dalam tu, mengesahkan Allah. Maknanya dalam kehidupan kita, kita dah memang ajak orang mengesahkan Allah. Jadi bila dia bawa mimpi kita, tentu kita bawa orang mengesahkan Allah. Tapi kalau kita kereta racing lah, mancing lah, nanti dia akan bawa roh kita ke arah lalai dah. Sungai ke akan bawa kita tak mengesahkan Allah. Jadi kita risaukan tadi bila mati, kita tak gitu. Tu. Jadi tandanya kat dunia sekarang ni kita betul-betul rasakan dengan Allah. Nanti bila kita mimpi tandanya kita tetap dengan Allah. Begitulah nanti bila betul-betul kita wafat, keluar roh kita, betul-betul tak boleh masuk ke jasad lagi, kita pasti nanti dibangkitkan balik dengan siapa kita ke dunia dulu. Siapa? Dengan siapa? Mengesahkan Allah. Untunglah kita. Tetap Allah takkan zalim. Engkau dah terbiasa kat dunia ajak orang mengesahkan Allah. Tak? Engkau dah kenal diri, kenal Allah. Kau ajak kerja kau hari-hari nak dengar cerita pasal mengesahkan Allah, membesar, tak nak ada keakuan diri. Kau dah dalam mimpi pun kau mimpi tetap ajak. Begitu nanti bila kau dah wafat, masuk dalam kubur, 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik, roh kau masuk balik dalam tu, kau bangun kau nak mengesahkan Allah. Pasti. Pasal ni bukan boleh maknanya aku kat dunia aku syok mancing, nanti aku kat akhirat dalam kubur aku akan mengesahkan Allah. Tipu tu semua. Tu angan-angan. Jadi jangan tertipulah. Di dunia lagi tempat kita menabur benih kita untuk mengesahkan. Di ketika hidup ni peluang Allah bagi. Kita mengesahkan Allah betul-betul. Tanda dia apa? Dalam mimpi sebelum mati lagi, dalam mimpi lagi mimpi kita pun ngajak mengesahkan. Itu nak sampai gitu. Makna kita dah dapat Allah anugerahkan kita. Mengesahkan Allah. Tak ada kerja yang lebih mulia lagi bagi manusia. Melainkan itu saya nak bagi tahu. Jadi kita bukan kata kita macam ni kita berani mati ataupun takut sangat mati. Sederhana. Sebab kita apa sederhana? Kita duduk dengan Allah. Tu makna sederhana tu duduk dengan Allah. Antara takut dengan berani, kita duduk tengah-tengah. Kita duduk dengan Allah. Allah akan memberi kita tempat yang paling mulia.
Tapi kalau kita memilih, makna kita rasa aku berani matilah. Tu makna kita dah memilih, kita ada keakuan diri. Dan kita takut mati, tu pun keakuan diri juga takut. Mana kita duduk tengah-tengah, duduk dengan dia lah yang tahu. Maknanya letakkan kita kat mana tempat. Yang penting kita lebur dengan dia. InsyaAllah. Maknanya itulah makna kefahaman tentang mati tu yang menjadi kerisauan kita gitu sebenarnya. Jadi kita yang penting mustahak kita hanya tadi saudara kita, sahabat kita kata Allah lah. Apa pun Allah lah. Jangan kita bergantung pada yang lain. Nak tanya sikit. Ya. Macam kita mimpi tadi. Tak ada kata ganggu Contohnya gini, sebab saya dululah. Dulu pernah saya bermimpi dan macam saya boleh kontrol mimpi. Maknanya apabila saya masuk dalam mimpi tu, saya tahu bahawa saya mimpi. Dan pada masa tu ingat pada masa 3 tahun lepas. 3 tahun lepas ibu saya baru meninggal. Lepas tu saya pun bermimpi dengan berjumpa ibu saya. Saya pun sedar dalam mimpi tu bahawasanya aku ni sedang bermimpi bertemu dengan ibu saya. Saya pun tanya khabar mek saya tu. Mek sihat ke lah ni? Mek dia buat apa ni? Pagi sekali dia pasal gitu. Dia jauh, semakin jauh dia pergi. Sebab saya sedar dalam mimpi. Ada banyak lagi lah antara sedar dalam mimpi tu. Bahkan ada satu laginya rasa sedar dah dalam mimpi tu. Rupanya mimpi lagi. Mimpi dalam mimpi. Sekali cuma nak tanya, ada ke itu gangguan ke macam mana sebenarnya? Wallahu alam. Sedap dah cerita ni. Jadi alhamdulillah sahabat kita, saudara kita tadi menyebutkan tadi dalam mimpi dia sedar, dalam mimpi tu dia boleh kontrol. Sebenarnya itulah maknanya itu benar. Allah nak menunjukkan sampai dalam mimpi pun Allah memiliki kekuasaan. Sebab kita rasa macam dalam mimpi tu kita rasa kita ada berkuasa, tapi sebenarnya itu kuasa kehendak Allah. Tapi bila kita bangun kita rasa kita memiliki tak? Betul? Kita rasa memiliki, padahal kita kena hidup macam mana dalam mimpi tu. Dia yang kontrol kita dalam mimpi tu. Bila kita bangun pun kita dengan ingatan engkau juga yang kontrol. Tapi susah kita kalau tak boleh ngaji bab ni. Kita mimpi begini, macam saudara kita tadi cakap mimpi gini dia boleh kontrol. Tapi bila dia bangun, kita rasa kita pula, diri kita pula, betul? Kita akan terasa diri kita. Cuba kita ajar. Macam mana aku dalam mimpi engkau yang kontrol ya Allah? Kau yang susun semua dalam mimpi filem tu ke mana? Begitu aku bangun ni engkau juga kontrol. Cuba ajar gitu. Situ kita akan dapat rahsia dia nanti. Sebab kita dah terbiasa bila bangun tidur, kita akan rasa tadi mimpi Allah bawa gini. Yang tadi ni sekarang bukan Allah bawa ke? Yang masih hidup kita ni. Kita tertipu kan? Kita ingat tadi dalam mimpi Allah kontrol. Kita rasa dia yang susun tu, boleh ke kita susun? Begitu sebenarnya apa pun sekarang ni dia yang susun. Cuma pemikiran kita tak fokus kepada dia, kehendak dia semua. Kita tak ada daya upaya. Cuba kita main gitu. Untung kita. Kita serah diri kita kepada Allah. Hidup mati ku apa ibadah semua engkau lah ya Allah. Tu rahsia tu insya-Allah. Saya rasa cukuplah dulu insya-Allah Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam saya menyampaikan tu, ada rasa kedirian, saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala